Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Seperti mana yang kerap kali saya sebutkan, RON95 bakal menerima nasib seperti diesel tahun hadapan. Seronok? Kita intro dulu. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cakap-cakap berkenaan dengan kenaikan harga RON95 atau lebih tepat lagi, penarikan subsidi daripada RON95 itu memang dah kedengaran sekian lama. Cuma tunggu masa saja bilakah ianya akan dilaksanakan. Dan pada pembentangan bajet Jumaat lepas, Perdana Menteri telah menyatakan satu perkara yang memang kita semua sudah jangkakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda tonton video ini penjelasan dari Perdana Menteri. Tolonglah dengar sampai habis walaupun saya tahu anda menyampah dengar suara Perdana Menteri. Cuba tonton. Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahawa warga asing dan 15% teratas pengguna mahakaya menikmati 40% subsidi petrol RON 95 bernilai 8 bilion ringgit. 8 bilion ringgit itu subsidi kerajaan dari orang yang mengutip cukai kepada golongan mahakaya dan warga asing. Maka lebih baiklah 8 bilion ini dimanfaatkan untuk kemudahan pendidikan, kesihatan, pengangkutan awam, termasuk orang asli. Sehingga kini harga RON 95 Malaysia ialah RM2.05 ketimbang negara tetangga. Thailand RM5.85, Indonesia RM3.38, Singapura RM9.02, Arab Saudi RM2.66. Harga yang rendah menyebabkan kerajaan menanggung jumlah subsidi RON 95 tahun 2023 mencecah 20 bilion ringgit. Namun kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi. Kerajaan akan mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat seperti penyasaran subsidi elektrik. Maknanya 85% rakyat tidak terkesan dengan perubahan penyasaran subsidi RON 95. Dan bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya dan oleh itu untuk 85% kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk 85%. Dari 8 bilion ringgit yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan mahakaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili mahakaya dan warga asing. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah di bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ulas beberapa perkara sajalah. Yang pertamanya benda yang agak di luar topik, iaitu perkataan ketimbang. Ketimbang. Kita perhatikan memang Perdana Menteri cukup suka menggunakan perkataan ketimbang. Tetapi apa maksud perkataan ketimbang itu? Kalau kita tengok, akhbar-akhbar ada kata, ketimbang itu bermaksud berbanding, macam tu lebih kurang. Tetapi kalau kita tengok dekat Thesaurus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan ketimbang ini tak ada maksud. Tak ada pun dalam Thesaurus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi maksudnya, perkataan ketimbang itu tak wujud dalam bahasa Melayu. Jadi, kalau tidak, dan apakah maksud ketimbang itu? Bagi saya, tuan-tuan dan puan sekalian, ketimbang ini merupakan gabungan perkataan yang dibarisi dari 3 perkataan berbeza. Contoh kan, macam pawagam, panggung wayang gambar kan. Jadi, ketimbang ini sebenarnya, maksudnya ialah gabungan perkataan kencing, tipu dan sembang. Kod-kod lah kan. Yang keduanya, Perdana Menteri menggunakan style klasik pemimpin UMNO Barisan Nasional 1 ketika dahulu ketika memberitahu betapa harga petrol masih murah di negara ini berbanding negara-negara lain. Dia sebut tentang harga petrol dekat Singapura, dekat Thailand, Indonesia dan sebagainya. Tetapi dia tak sebut pun harga dekat Brunei.
Sama perangai macam UMNO Barisan Nasional. Mentang-mentang dah satu geng kan. Yang ketiga, yang ni agak penting. Perdana Menteri ada sebut yang 40% subsidi petrol bernilai lebih kurang 8 bilion ringgit dinikmati juga oleh warga asing dan juga golongan T15. Yang T15 itu kita tolak tepilah ya. Tetapi yang warga asing ini, mana ada warga asing yang menikmati RON 95? Sebab kita semua tahu memang ada undang-undang yang melarang warga asing daripada mengisi minyak kenderaan mereka menggunakan RON 95. Setiap kali kita pergi ke stesen-stesen minyak, pastinya akan ada ditampalkan peringatan betapa warga asing tidak boleh mengisi minyak RON 95. Hanya boleh isi minyak RON 97. Betul tak? Kita pergi ke mana-mana stesen minyak pun, itulah dia. Tetapi sekiranya kalau masih ada warga asing yang mengisi minyak RON 95, adakah kerana minyak kita murah dan dinikmati macam itu saja tanpa halangan? Tidak. Itu maksudnya kurangnya penguatkuasaan. Jadi sekarang ini, seandainya kalau penguatkuasaan oleh kerajaan itu sendiri lemah, kalau penguatkuasaan itu sendiri itu mentah suspek, dan kenapa hendak menghukum rakyat Malaysia yang terbanyak ini kerana penguatkuasaan yang mengarut? Dahlah cuma 40%, kata Perdana Menteri lah, 40% saja dimati oleh T15 dan juga warga asing sebagainya disebabkan oleh penguatkuasaan yang tidak dikuatkuasai dengan betul-betul. Dan kenapa ibarat nak marahkan nyamuk, habis satu kelambu dibakar? Inilah kerajaan Malaysia masalahnya kan. Dia punya lemah, dia punya lembab, dia punya incompetent, rakyat yang menjadi mangsa. Gila ke apa? Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang kerajaan dah mengumumkan tahun depan penyelesaian harga petrol akan dibuat. Subsidi petrol of course akan ditarik. Tetapi macam biasalah, kerajaan tidak pernah mengumumkan mekanisme. Umum dahulu, mekanisme kemudian. Sepatutnya mekanisme itu dah siap dah dan baru umum. Tetapi macam biasa tuan-tuan sekalian, kerajaan ini kan kerajaan jenis buat dulu and then fikir kemudian. Cumanya bagaimanakah mekanismenya, saya yakin ianya akan dibuat seperti mana harga diesel pada ketika ini. Tarik habis, apukan ikut APM dan kemudian rakyat akan digula-gulakan dengan budi madani. Lebih kuranglah macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi nak cerita tentang budi madani pun, benda itu saya rasa bukanlah satu kejayaan. Sebab ramai je mereka yang layak untuk mendapatkan budi madani, terutamanya pengusaha-pengusaha sebagainya, mereka tak dapat pun. Bahkan budi madani juga dah short 1 bulan tak bayar. Bulan Ogos mereka tak bayar masalahnya kan. Dan kita tengok juga petrol ni macam mana pula nasib dia. Apakah mekanisme yang bakal digunakan? Ataupun mungkinkah buat pertama kalinya, akhirnya kerajaan akan menggunakan segala database yang telah dikutip melalui padu. Kalaulah kerajaan tetap tak guna padu untuk menentukan tentang sasaran subsidi RON 95 ini, maka apa guna rakyat Malaysia dipaksa untuk isi padu dan sebagainya, kaki tangan kerajaan dipaksa untuk mengisi padu dan macam-macam lagi. Baik tak payah buat padu macam tu, betul tak? Tetapi macam inilah tuan-tuan dan puan sekalian. Kita nak cerita satu benda ialah, kerajaan kita ini sebenarnya clueless. Memang sangat-sangat clueless. Kita semua tahu pendapatan luar kerajaan memang makin lama makin menguncung. FDI pun makin lama makin menguncung. Yahoo Finance melaporkan baru-baru ini betapa ekspor kita pun menurun 0.3%. Jadinya kerajaan ini akan kutip duit kita dengan beberapa cara sajalah. Satunya menggunakan cukai yang makin melambat-lambat ini. Yang keduanya mengurangkan skala perbelanjaan dan hak rakyat Malaysia. Dan yang ketiganya mungkin akan menggunakan cukai tak nampak seperti mana harga diesel yang diletakkan pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan kadar kiraan APM sekian lama. Wallahualam bisawab. Track record kerajaan kita ini memang tak begitu cantik sebenarnya. Dan macam biasalah tuan-tuan sekalian, kita mengucapkan tahniahlah kepada para pengundi madani kerana andalah yang telah memungkinkan semua ini jadi. Hilang sudah. Hari ini saya menang, besok minyak turun. Sekarang hari ini saya menang, besok minyak naik, lepas tu saya turunkan balik. Macam tu lebih kurang kan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi satu je lah. Kalaulah ketika harga diesel diapungkan 10 Jun lepas, Perdana Menteri tidak apungkan harga diesel dekat Sabah dan Sarawak kerana majoriti dekat Sabah dan Sarawak menggunakan kenderaan diesel. Jadi, mengapa tidak Perdana Menteri mengecualikan Semenanjung Malaysia daripada harga petrol RON 95 yang diapungkan? Kenakanlah saja harga minyak RON 95 yang diapungkan tu dekat Sabah dan Sarawak. Sebab dekat Semenanjung, majoriti rakyatnya menggunakan kenderaan RON 95. Betul tak? Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kerajaan kita ni sebenarnya dia buat keputusan bukan kerana rakyat pun. Tapi sebab nak populariti, sebab
nakkan pilihan raya dan sebagainya. Itu biasalah. Kita melancangkan lebih. Nanti sekarang ada orang sentap, mereka report polis, datang pula radiokan dekat rumah saya kan. Padahal kita cakap benda yang bukan fitnah sebenarnya. Tetapi kalaulah anda tanya saya, alasan sebenar kenapakah kerajaan nak tarik subsidi ini, kenapa? Kena boleh, dik. Sebab kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja, tuan-tuan dan sekalian. Kita je masalah tak gerti nak gunakan kuasa ke tangan kita untuk jatuhkan kerajaan ini melalui pilihan raya. Tak kira dekat PRK ke apa-apa kan. Tapi nak macam mana? Dan Seri Hamzan cakap macam ni, hadap je lah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.